Assalamualaikum, Yosh Minna. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ini kita nak borak pasal teori apakah yang akan berlaku dalam manga One Piece chapter 1045. Tapi untuk dalam video kali ini, bukanlah aku nak buat teori berat-berat ke apa tau. Cumanya kita hanya nak berbincangkan lebih terperinci pasal chapter yang lepas. Sebagai contoh pasal kekuatan Devil Fruit Luffy dan apa yang mungkin akan berlaku dalam chapter akan datang. Atau mudah kata kita just nak share pendapat je untuk dalam video kali ini. Tapi sebelum tu aku nak minta maaf kalau ada yang tak suka cara penyampaian aku ataupun borak pasal anime One Piece. Mungkin channel Faiz di studio tak adalah sebaik macam channel-channel One Piece yang lain. Tapi secara jujur aku dah bagi yang terbaik dalam setiap video yang aku hasilkan. Dan setiap orang mesti ada cara penyampaian yang tersendiri. Jadi kalau ada yang tak suka aku borak pasal anime One Piece ke apa, aku tak boleh nak puaskan hati semua orang. Dan korang boleh support channel-channel One Piece yang lain. Tu pun dah cukup buat aku happy. Sebab diorang semua tu kawan aku. Macam Pim, The Show, Kimi Scoverto dan yang lain. Konten diorang pasal anime One Piece lagi padu dari aku dan ada cara yang tersendiri. Lagipun konten utama aku bukannya anime One Piece. Macam-macam anime yang aku borak. Jadi kalau ada yang tak suka aku borak pasal anime One Piece ke apa, korang boleh skip video ni, okey? Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Macam apa yang kita tahu, untuk dalam chapter yang lepas memang banyak gila benda yang dah berlaku. Dan apa yang lagi mengejutkan, akhirnya telah terbongkar tentang rahsia kekuatan sebenar Devil Fruit Gomu Gomu no Mi kepunyaan Luffy. Yang mana Devil Fruit sebenar Luffy adalah Hito Hito no Mi model Nika. Dan bukannya jenis Paramecia, tapi yang sebenarnya adalah Mythical Swan. Dan boleh dikatakan kekuatan Devil Fruit Luffy merupakan antara Devil Fruit yang terkuat dalam anime One Piece. Cumanya aku bukannya claim Devil Fruit Luffy adalah Devil Fruit yang paling kuat, tapi antara yang terkuat dalam dunia One Piece. So korang jangan salah faham, okey, dengan apa yang aku cuba sampaikan. Selepas Goroshi telah mendedahkan rahsia sebenar tentang Devil Fruit Gomu Gomu no Mi, diorang dah cuba nak dapatkan buah tersebut dari 800 tahun yang lalu lagi. Tapi malangnya diorang gagal disebabkan Devil Fruit jenis One Type ni lain macam sikit. Mungkin tak sama macam Logia dengan Paramecia. Sebab dikatakan Devil Fruit jenis One Type mempunyai will untuk memilih pengguna yang sesuai. So dari 800 tahun yang lalu lagi sampailah sekarang, berkemungkinan sewaktu Joy Boy adalah pengguna Devil Fruit Hito Hito no Mi model Nika, world government tak pernah berjaya pun untuk mendapatkan Devil Fruit tersebut yang membawa nama God, iaitu Sun God Nika. So refer apa yang telah dikatakan oleh Goroshi, dekat sini aku berpendapat tak ramai yang tahu tentang rahsia sebenar kekuatan Devil Fruit kepunyaan Luffy. Dan berkemungkinan besar kru-kru Roger Pirate mengetahui tentang rahsia sebenar kekuatan buah tersebut, disebabkan diorang kan dah pernah sampai dekat pulau yang terakhir, iaitu Laut Tail. Dan dekat situ juga diorang seakan tahu pasal benda yang menarik berkaitan sejarah Joy Boy, yang mana selepas je Roger dengan kru-kru dia telah berjaya untuk sampai dekat pulau tersebut, diorang semua terus je tergelak tanpa henti. Dan Roger ada cakap, "Joy Boy, aku harap sangat aku dilahirkan dalam era yang sama dengan kau. Apa yang kau tinggalkan ni merupakan satu harta yang cukup luar biasa dan tak diduga." So disebabkan tu aku yakin sangat selepas je Roger dah berjaya explore dan menaluki lautan, dah tentu diorang tahu sejarah apa yang telah berlaku pada Void Century, iaitu era 800 tahun yang lalu, dan rahsia sebenar berkaitan pasal Joy Boy. Malah aku dapat rasakan berkemungkinan besar Shanks juga mengetahui tentang rahsia sebenar berkaitan Devil Fruit yang dikatakan adalah Gomu Gomu no Mi. Sebab kalau kita fikirkan logik, walaupun bagi dengan Shanks tak bersama dengan Roger Pirate sewaktu di akhir perjalanan diorang, mesti ada sebab kenapa 12 tahun yang lalu Shanks sanggup bertindak untuk mencuri buah tersebut sewaktu dijaga oleh Wosbu. Aku tak rasa kalau diorang tak tahu rahsia sebenar kekuatan buah tersebut, diorang sesaja je nak pergi curi Devil Fruit yang biasa je. Sebagai contoh, kalaulah Devil Fruit yang dijaga oleh Wosbu pada waktu tu adalah Bara no Mi, takkanlah Red Hair Pirate sesaja je nak bertindak nak pergi curi buah tersebut, melainkan buah tu adalah Gura no Mi. Sebab kita tahu buat masa sekarang kekuatan Devil Fruit Whitebeard sebelum ni adalah Devil Fruit jenis Paramecia yang terkuat. So dekat sini kita boleh nampak dengan jelas lah yang Shanks ada motif kenapa dia nak curi buah tersebut. Dan sama juga macam situasi buah Hito Hito no Mi model Nika yang telah dicuri oleh Shanks sebelum ni. Mesti Shanks tahu sejarah ataupun kemampuan sebenar akan Devil Fruit tersebut. Jadi sekarang ni kita nak fokuskan pula pasal kekuatan baru Luffy. Basically dalam chapter yang lepas, Luffy cakap ni adalah kekuatan sebenar dia. Luffy dah capai puncak kekuatan dia, iaitu Gear 5, dan berkemungkinan besar pertarungan di antara Luffy
Luffy versus Kaido dah semakin hampir nak sampai ke pojongnya. Jadi secara ringkas untuk kekuatan Luffy sekarang, dari pandangan aku, Luffy dah capai full potential untuk kekuatan dia, atau mudah kata Luffy dah berjaya awakening kekuatan beliau, yang mana Luffy dah mampu untuk mengawal keadaan sekeliling dia menjadi nature kemampuan Devil Fruit dia, iaitu getah. Sebagai contoh, kita dapat tengok Luffy telah menggunakan kemampuan tersebut sewaktu menghalang serangan yang telah dilakukan oleh Kaido, dengan Luffy telah menarik tanah dan tanah tersebut telah neutralize menjadi getah untuk reflektkan balik serangan yang telah dilakukan oleh Kaido. Dia macam Kaido serang, lepas tu serangan Kaido tu patah balik dekat Kaido disebabkan dia terkena getah, dia pantul balik lah kan. Tu penjelasan yang paling mudah. Malah perwatakan Luffy sekarang ni pun dah lain, tak sama macam sebelum ni. Yang mana Luffy sekarang ni dia asyik gelak je, macam tak serius langsung pun sewaktu dalam pertarungan. Tapi kekuatan Luffy tetap tak ada kurang, walaupun dalam perwatakan macam tu, macam budak-budak, macam tak serius pun, dan tetap mampu untuk menandingi kekuatan Kaido seakan tak ada apa-apa pun. Refer apa yang telah dikatakan oleh Gorosei, Luffy akan membawa senyuman kepada orang sebab dia adalah pejuang kebebasan, dan sama juga macam apa yang pernah dikatakan oleh Woswu dalam chapter 1018. Sun Gonika akan membawa senyuman dan akan membebaskan semua orang dari penderitaan. Dia pasti akan datang dan menyelamatkan orang. Jadi aku berpendapat perwatakan Luffy sekarang ni memang disebabkan Luffy dah mencapai full potential untuk kekuatan beliau, dan senyuman Luffy sekarang lah yang akan membawa kebebasan untuk semua orang keluar dari penderitaan. Jadi bagi pendapat aku, dengan kekuatan yang Luffy ada sekarang, memang cukup jelas pertarungan yang akan berlaku lepas ni akan menjadi satu pertarungan yang cukup epic di antara Luffy dan juga Kaido. Tapi korang pernah terfikir tak, kalaulah Luffy berjaya menewaskan Kaido dengan kekuatan baru dia, korang rasa lepas ni siapa opponent yang mampu untuk menandingi kekuatan Luffy? Sedangkan Kaido merupakan antara karakter yang paling kuat dalam anime One Piece. Tapi kita tak boleh nak kata apa kan, Kaido pun sebelum ni dia dah lawan ramai orang, dia lawan tak berhenti. First lawan Akazaya 9, lepas tu lawan Luffy, Law, Zoro, Kid dengan Killer, lepas tu lawan Luffy lagi, lepas tu lawan Luffy lagi, sampailah sekarang memang tak berhenti lawan Luffy je. Jadi kita pun tak tahulah apa yang akan berlaku kalau Luffy dalam form baru dia lawan dengan Kaido waktu diorang berdua dalam kondisi 100%. Adakah dengan kekuatan baru Luffy dah mampu untuk menewaskan Kaido ataupun sebaliknya? Jadi pendapat korang macam mana? Kalaulah lepas ni Kaido telah berjaya ditewaskan, siapa opponent yang paling sesuai dan korang nak tengok sangat akan bertarung dengan Luffy? Kalau aku dah tentulah Blackbeard, sebab Blackbeard mempunyai dua kekuatan yang cukup kuat dalam anime One Piece. Jadi aku memang looking forward gila untuk pertarungan diorang berlaku pada masa akan datang. Dan apa pun kita tunggu je lah apa pula yang akan berlaku dalam chapter 1045, dan korang sharekan pendapat korang apa korang rasa yang akan berlaku dalam chapter akan datang yang akan keluar pada minggu ni. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ini. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye. Sekarang ni Faiz di studio ada buat promo untuk baju anime keluaran Faiz di studio limited edition Uchiha Brothers, yang mana kalau harga asal RM45, tapi sekarang ni kita orang buat promo hanya RM40 sahaja. Design yang masih lagi available hanya design Uchiha Sasuke. Tu pun dah tak banyak, aku rasa dalam 30 line macam tu. Kita orang nak clear stock, siapa cepat dia dapat. Kualiti baju korang jangan risau, kualiti memang cukup sedap sebab kita orang pakai kain microfiber interlock. Kalau korang pergi jogging ke main badminton ke semua tu memang tak panas langsung. Dan untuk design memang cukup terbaik, korang boleh tengok sendirilah, memang cantik gila. Jadi kalau korang nak join promo ni dan korang nak dapatkan baju sublimation Uchiha Sasuke limited edition keluaran Faiz di studio, korang boleh terus je order dekat Shopee Faiz di studio ataupun korang WhatsApp je nombor yang ada dekat bawah ni. Link semua aku ada letak dalam description.